Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup 1 entrepreneur hari ini akan mewawancarakan seseorang yang pernah menjadi student UPNM semasa asasi dan sekarang telah menjalankan perniagaan sendiri. Alhamdulillah sekarang dah meningkat maju. Okay. Jadi kita akan mulakan wawancara sekarang juga. Jadi Nakyu boleh tolong perkenalkan diri? Sebenarnya saya sejujurnya lah kan, saya memulakan perniagaan ni bila akaun bank dah kosong. Waktu tu akaun dah kosong. So dulu biasa time asasi dulu ada allowance. Kita cadet dulu ada allowance, betul lah Iman? Betul. Ada allowance. Zaman tu enjoy. Kita bila duit dah habis, mak saya ada buat catering tau. So bila gaji seminggu tu saya kumpul dapat dalam 100. So modal tu lah modal pertama saya buat. Waktu tu PKP yang pertama yang bulan puasa tahun lepas tu. Waktu tu saya jual air dalam bungkus lagi. So bila saya jual dalam bungkus, saya tak boleh bagi peluang kat orang lain nak berniaga, faham tak? Faham tak maksudnya? Sebab kalau boleh, saya nak bisnes saya ni, orang lain pun boleh buat income sekali dengan saya. So bila kita packaging kan dalam botol, dia tahan lagi lama. So bila tahan lagi lama, kita boleh buat satu sistem agent, sistem stokis. So Alhamdulillah, sekarang ni untuk Negeri Sembilan kita ada 25 orang agent. Okay, baik. Untuk Kuala Lumpur kita ada 5, Melaka ada 5. Tapi belum masuk lagi PKP ni kan. Terjejas sikit lah. Kalau kata tak PKP tu, agent tu boleh diperluaskan lagi lah. Diperluaskan. Kalau ikutkan saya punya planning kan, jadual yang saya dah susun ni daripada Januari, Februari, Mac ni, sepatutnya bulan 6 ni kita tengah fokus untuk bangunkan tim Melaka tau, sepatutnya. Untuk daya PKP ni tak dapat nak hantar stok kat sana lah kan. Okay, jadi Najah ada soalan untuk Cik Nakyu kita? Apa keunikan produk Cik Nakyu selain dibotolkan ya? Okay, selain dibotolkan, seperti mana kita tahu kalau kita beli air dalam cawan mana-mana kedai, pasar malam, expo mana, apa kelemahan air? First, ais dia penuh tak? Betul. Betul. So, bila ais dia penuh, orang tu dia jual ais sebenarnya bukan jual air. Sebab bila kita kena, kita sakit hati tau. So bila macam tu, waktu mula-mula rasa dia okey. Bila penyudah, bila ais dah cair, dia akan rasa tawar, setuju tak? Betul. Macam produk saya ni setuju ni. Tak ada ais. So bila tak ada ais, faktor kesihatan pun lagi baik lah kan, jauh lebih baik. So bila macam tu, daripada buka penutup sampai habis air, rasa dia kekal sama. So dalam air ni dia pekat tau, serius pekat. Macam memang saya ni pernah rasa yang mana? Nah, kat UPNM, masa Ramadan tu. Ramadan dulu kita ada pacak satu bazar. Air ni pekat, serius pekat. Dia macam kita makan buah terus dia ada air, macam tu lah. Itu keunikan air saya lah kan, dalam tu pun ada potongan-potongan buah. Sebab kalau boleh, kita nak berniaga ni, apa yang kita nak tu yang kita kena buat. Betul tak? Kadang-kadang bila kita bayar RM3, sekarang air RM3 sebungkus kecil kan. Dapat air, marah tu. Cuba air belum tentu manis lagi. Itu pun belum tentu manis lagi. Okay, jadi kita akan teruskan ke Yip. Tengahkan soalan. Okay, so saya nak tanya pada permulaannya macam mana you promote
produk air ni kepada pelanggan? Macam mana meluaskan pasaran kamu? Lepas tu produk ni ada tak dia flavor lain untuk pelanggan you pilih? Macam ada banyak pilihan Okey. Okay, saya jawab soalan pilihan dulu Buat masa sekarang ni, air tu hanya ada satu perisa saja. Kita fokus kat air mangga. Tapi buat masa sekarang, kita tengah jalankan R&D nak keluarkan perisa baru. Sebab saya tak suka ambil resipi pada orang lain. Kalau boleh biar airku ni memang 100% daripada resipi saya sendiri. Tak nak ada libat dengan orang lain. So soalan yang tadi tanya macam mana saya perluaskan market saya. Saya fokus dekat kawasan tertumpu. Maksud kawasan tertumpu macam sekolah, universiti, tempat-tempat orang berkumpul, asrama, so tempat kerja. So macam antara salah satu cara saya mula-mula naik dulu kat area Kuala Pilah. Saya dekat balai polis, saya hantar 5 botol. Hospital saya hantar 5 botol, sekolah saya hantar 5 botol. Waktu dekat matrik Kuala Pilah saya hantar 20 botol, suruh dia orang agih kan. Bagi siapa-siapa. Kalau dia orang nak, minggu depan saya bawa lagi. Tu cara saya luaskan market dulu lah. Saya fokus dekat kawasan tertumpu, orang yang ramai. So harga tu pun tetap pada satu, macam mana cakap, macam kan student dia kena harga yang standard, tak boleh lebih mahal, tak boleh murah sangat. So standard lah maksudnya. Untuk macam harga air saya sebotol ni RM8. Nak kata murah tak murah, nak kata mahal pun tak mahal. Sebab kalau kita ikut sekarang air botol, semua RM10 dalam botol. Faham tak? Pesan tak? RM10, RM9 selalu. So harga ni dah termasuk dengan kita punya kos pekerja. Pekerja saya ada 4 orang. Kos pekerja, kos kita hantar ke sana sini. Tapi cuma kalau macam dalam kawasan sekolah, kita nak ialah student kan. Takkan kita nak charge mahal. Macam student macam Iman saya ni kat UPNM ni, kita jual 4 botol 20. Macam dekat matrik pun macam tu, 4.20. Okay, Nakyu. Jadi macam kalau daripada melalui social media apa je yang digunakan untuk promote air tu? Social media yang paling rancak saya gunakan untuk masa sekarang ni automatic lah kan, Instagram lah. Sebab Instagram, follower kita ramai Instagram ni. Itu lepas tu Facebook pun, Facebook dia function kalau kita bayar ads sama bayar. Yang seminggu 100, sebulan 1000, tu function. Tapi kalau kita just post macam tu, susah nak naik. So buat masa sekarang ni saya punya media, platform saya komersialkan air ni di Twitter, Instagram, Facebook dan WhatsApp. Okay. Haikal, soalan? Boleh kita tengahkan soalan? Nakyu, ada tak dalam ahli keluarga tu dia yang berniaga juga macam Nakyu? Ibu saya merupakan seorang guru. Tapi dalam masa sama saya ada family business saya itu catering. So lah family punya business catering lah, mak saya buat dengan arwah ayah dulu. Jadi perniagaan tu yang buat Nakyu macam berminat nak menjadi usahawan ke gitu? Perniagaan ni kisah sejarah saya suka berniaga. Sejarah adalah sejujurnya saya bagi tahu. Dulu time saya dah jam 4, saya ada curi satu stiker tu, yang stiker-stiker motor kat kedai-kedai makan. Dia kedai-kedai runcit-runcit pasal ada stiker banyak-banyak 50 sen, RM1 tu. Dulu saya suka ambil suka curi. Ni sejarah dia lah. Sejarah dia. Saya curi stiker, saya jual kat sekolah. So bila start daripada situ saya nampak, untung berniaga so saya pernah buat bisnes tu. And then bila masuk ke sekolah menengah, saya ada buat jual air, jual hotdog. So dia memang minat. Dia minat buat duit daripada situ lah. So sampai satu masa saya nekat, kalau boleh nanti, satu hari nanti aku nak ada bisnes aku yang orang lain pun boleh buat duit. So alhamdulillah lah hari ni seperti mana kita tahu, dah ada 20 ke 30 orang yang berjaya menjana pendapatan bersama airku. Okay, jadi Nakyu, aku ada soalan lah. Okay, kan ada daripada asasi, PNM, lepas tu ke degree, SEM 1, macam mana boleh terdetik rasa macam
aku rasa aku nak dirikan satu bisnes and aku rasa aku boleh berjaya. Macam mana nak build up confidence tu. Yang berhenti belajar tu boleh macam confident yang boleh go through dengan bisnes. Sedangkan tahu bisnes risiko dia lagi tinggi daripada study macam tu. Yeah, so senang cerita apa turning point paling besar lah yang buat saya tekad nak fokus di bisnes ni. Yalah, dulu kan waktu saya mulakan perniagaan bulan puasa tahun lepas, tu kita tengah cuti asasi lagi tu. Lepas tu bila dah start degree, mak saya dah kata lah, berniaga slow, fokus kat study, mak saya cakap. Tapi sejujurnya waktu degree tu memang rancak. Dulu kan tengah buat MS Team ni tengah buka MS Team ni saya tengah kupas mangga ni. Cerita dulu. Sampai mak saya sendiri cakap, kau lu kau tak payah berniaga lah. Nanti kau muak gak berniaga macam ni. Sampai mak saya cakap, kau takkan kaya dengan bisnes ni, faham? So bila dia kata macam tu, lagilah hati saya ni membuat nak buktikan dekat dia dengan tangan saya sendiri, dengan saya punya usaha ni boleh berjaya. So alhamdulillah hari ni dia sendiri kata, hari ni tak hantar air, alhamdulillah lah kan. So itulah, mak ayah ni dia risau orang kita, sebenarnya dia risau. So kalau boleh, selagi kalau kita nak benda, kita buat sampai jadi, betul lah macam ni. So kalau nak kita kena buat sampai dapat. So itulah turning point. Turning point paling besar dalam hidup perniagaan dia ni, bila mak saya sendiri cakap, kau takkan berjaya, kau takkan kaya. Apa kau rasa kalau mak ayah cakap macam tu? Kecewa. Masa macam kecewa juga Bukan saya nak melawan dia dengan buat keputusan bukti, tak. Tapi dengan buat keputusan macam tu, saya wajib buktikan kat dia. Tu lah tanggungjawab saya sekarang. Betul. Itulah turning point saya paling besar. Bila mak sendiri dekat takkan berjaya. So agak bagus lah kalau seseorang anak muda ada semangat yang tinggi macam tu kan. So yang lain ada lagi tambahan soalan untuk tahu pasal perniagaan Nakyu? Nakyu start bisnes ni menggunakan modal berapa banyak dan macam mana dapatkan modal tu? Sebab kan tadi cakap buat bisnes bila tahu akaun dah kosong kan. So macam mana, bila akaun dah kosong tu senang dulu allowance KPA dulu time cadet. So saya longgok setahun tu memang tak usik langsung, betul pakai sikit-sikit nak balik. So bila dia allowance ada dalam 7-8 ribu, bayar yuran adik, beli telefon adik, beli barang itu ini mak ayah, beli phone itu ini, tinggallah belanja sikit-sikit kan. So habis. So bila habis, mak saya ada buat catering. Macam catering tu, gaji saya dengan mak saya seminggu 1,5. Kalau so pointnya dalam seminggu boleh saving dalam 100 ke 50 ringgit. So waktu tu saya letakkan, saya asing dengan 100 ringgit. 100 ringgit ni saya beli botol saja. So ada lebih dalam 30 saya pergi beli mangga. Dulu saya punya nak jual 20 botol seminggu menangis. 20 botol. Ada minggu tu saya buat 30 saya bagi free. Dulu saya pernah jual tepi jalan buat kabut dengan member saya sebulan. Waktu tu awal-awal berniaga dulu, bulan 1, bulan 12, bulan 9 tu. Saya jual pasang kabut dalam waktu sebulan tu. Kena halau dengan majlis, kena halau 2 tempat kena halau. So dalam masa sebulan tu, cuba kau teka berapa banyak botol yang kena buat jual sebulan ni. Kosong. Tak ada satu sel pun jalan waktu tu. Waktu tu dah lah sambil jual, sambil tu buka MS Team buat assignment. Waktu tu ingat je. Kat depan McD Kuala Pilah, saksi kat McD Kuala Pilah tu. Sambil buka laptop ni, tentu ada kelas siapa lah. Dia buat kelas malam. Buka laptop, sebelah ni jual air. Ingat je macam tu. Tapi dalam masa sebulan tu, 1 botol pun tak jalan. Dulu lah saya katakan, kalau saya dapat habiskan 30 botol seminggu lah, saya memang bersyukur lah. Tak tipu lah. Memang bersyukur lah 30 habis. Tapi alhamdulillah, hari demi hari naik. So saya pernah buat, sekarang ni lah kita dapat maintainkan 400 ke 600 botol seminggu. Tapi PKP ni yalah, seperti semua kita maklum lah kan, menurun lah, sangat-sangat menurun. Itulah dia punya modal awal-awal, saya ingat lagi RM112 3%. So macam mana
macam mana lelaki nak keep rotate modal. Macam kalau kata kan tadi kata dalam masa sebulan tu tak jual langsung kan. So modal tu tak dapat balik kat diri sendiri. Tak, Macam mana memang dia? rugi. Memang rugi. Rugi Tapi lah. nasib waktu tu catering ada, dapatlah top up duit lagi. Kadang-kadang Betul, duit tadi- catering saya guna buat air bagi orang. Jadi lain ada soalan ni. Okay, so saya nak tambah ni sebab buat mulakan satu bisnes bukannya mudah. Sebab ayah saya pun bisnes juga, rumah air bisnes. Tapi orang cakap macam mana? You kena test pasaran ni, dia punya potential. Yes, betul. Sejauh mana dia punya potential pasaran ni boleh menyasarkan produk kamu untuk menjual pada hasil yang lebih tinggi. So mulanya mestinya rugi, bukan cakap rugi. Itu investment. Rugi tu investment. Betul. So itulah investment saya dulu. Seminggu saya bagi 30 botol free. 30 botol, bayangkan kita production 30 botol, 30 kita bagi free. Nak bagi satu pilah rasa, punya hal nak bagi. Dulu saya ingat waktu tu memang risau lah, macam mana buat 30, tak ada satu pun jual, semua bagi. So betul lah macam ni cakap tadi, investment. Bila benda tu dah test market, orang dah tahu, and then orang akan rasa sedap, orang repeat, orang beritahu kawan, melebar, alhamdulillah. InsyaAllah Nakil nanti tolong sampaikan produk atau sampai ke Kedah. InsyaAllah, itu planning 2022, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Tahun ni kita plan nak fokus ke Saya. Melaka. Amin. Okay. So macam kalau dekat Kuala Pilah tu mesti ada banyak juga orang jual air botol semua. So macam mana nak kata nak bersaing kau? Kuala Pilah tak ada siapa jual air botol. Oh. Cuma So dekat saya situ timbul idea. tu salah satu faktor lah. Tak, faktor sebenar salah satu faktor kenapa saya jual dalam botol. First, harga kita boleh naik kan. Kita takkan jual RM3-4 betul lah sebotol. So kalau kita jual RM7, RM6 pun masih relevan, orang masih beli harga dalam botol. So bila macam tu, kita punya sale naik lah, betul tak? Sebab kenapa kan, ada certain peniaga ni, dia punya mindset RM1. Pernah dengar tak perkataan mindset RM1? Mindset RM1 ni, dia punya mindset, benda yang senang jual, benda yang murah saja. Faham tak? So bila dia nak jual benda RM8, RM7, dia tak berani. Tapi kalau benda tu relevan, berpatutan, memuas hati, menjadi pilihan, tak ada masalah pun kita nak jual benda tu RM7-8. So dia semua tentang risiko, berani tak berani kita nak buat benda. Okay Nakil. Ni soalan peribadi sikit lah. Boleh. Okay. Macam yang semua orang tahu pasal yang Nakil kehilangan bapa tu. Time tu dah berniaga ke? Dah selepas tinggalan apa? Macam selepas ayah Nakil meninggal tu, baru Nakil start berniaga betul? Tak. Saya berniaga kan daripada tahun lepas. Okay. Saya ingat waktu tu bulan Ramadan tu lah. Bila saya dah start degree, ayah saya risau saya asyik berniaga tak belajar kan. Waktu tu degree start bulan 8 sampai bulan 1. Ayah saya meninggal bulan 1 lah kan. Ayah saya meninggal 28 hari bulan. Tapi saya hantar surat berhenti 25 lah. Tapi sebelum ayah saya pergi lah kan, dia sempat tahulah income saya. Itu pun saya dah bersyukur lah. So macam bisnes sekarang ni, masa PKP ni memang semua bisnes susah lah. Bukan saja tu, kena kekal lah, so maintain lah. Maintain. Ya, serius macam saya cakap, dulu saya boleh dapatkan 500 ke 600 botol seminggu. Sekarang ni 50-70 lah. Tapi daripada tak ada, janjilah kan. Betul. Dan yang penting jangan stop lah. Apa benda kita buat, jangan stop. So, Nakil, sebagai seorang usahawan, berikan satu kata-kata semangat dekat pemuda-pemuda dekat luar sana yang mana yang baru nak memulakan perniagaan ataupun mencuburi bidang keusahawanan. Ya kan, saya punya kata-kata senang. Ada orang kata, kau nak buat bisnes kau kena ada ilmu, kau kena ada pengalaman, kau kena belajar. Tapi selagi kau tak buat, selagi tu kau tak tahu kau boleh berjaya ke tidak dalam bisnes, betul?
Betul. So the main point is kalau kau nak berjaya dalam bisnes, kau buat dulu, kau buat. Bila kau buat, kau akan dapat pengalaman, kau akan dapat kesilapan dalam bisnes tu. So itulah kau akan belajar. Bila kau dah belajar, kau kena develop sampai kau berjaya. Tu point dia kalau kita anak muda nak berniaga takut-takut ni kan. Kalau kau takut tak payahlah. Serius. Buat berniaga ni risiko banyak. Dugaan dia banyak. Tapi kalau kental, kita steady kan. Tak ada hal. Selagi kita berusaha kan, takkan usaha kita sia-sia, betul tak? Betul. Dia tu Allah tu kan maha membalas, Tuhan kan maha membalas. Dia takkan tengok hamba dia beraja-raja, dia takkan susah. Dia tahu tak cepat, lambat. Yang penting kita buat. Yang penting utamakan usaha dulu. Betul. Nah, usaha dulu. Tak buat macam mana kita nak tahu kita berjaya ke tidak? Jangan Ah. takut gagal. Jangan takut gagal. Betul, jangan takut gagal. Kalau kita takut gagal, kita takut kejayaan sebenarnya. Mana ada? Macam ada kata-kata tu kan, jutawan hilang 20,000 nak jadi jutawan. Betul tak? Betul. Bilioner hilang berjuta-juta nak jadi bilioner. Tapi kita tak nak hilang 1 sen pun nak jadi jutawan. Mana boleh? Yang lain ada patut kata sebelum kita tutup kita punya interview? Najah? Ucapkan terima kasih lah sebab sudi luangkan masa bersama kami tengah-tengah malam ni. Sama-sama, my pleasure lah sebenarnya. Saya suka kalau ada orang interview ni. Memang saya memang well prepared. Saya sebenarnya pada pukul 9 tadi dah terpacak sini lah. Ni kalau sebenarnya ni interview ke-7, tak silap. Jadi kau tengok ni semangat ni, pakai baju collar semua ni Man. Kau tengok ni Man. Perform tak perform? Perform daripada berapa perform? Okay? Ada apa-apa kata-kata? Tak ada nak cakap apa-apa lah. Cuma nak cakap terima kasih lah sebab sudi menerima interview kami ni. Sama-sama. Yip. Okay. So thank you Nakyu. Habis tu semoga segala usaha lah dengan urusan dipermudahkan. Thank you. Kepada Ya, semua jadi- ni, selamat maju jaya lah dalam menempuhi alam-alam yang akan datang. Cabaran tu still akan ada. Hidup ni tak pernah jadi senang. Kita kena jadi kuat, betul? Betul. So, apa-apa pun bersyukur apa kita ada. Cuba sampai baik. InsyaAllah kita dapat apa kita nak. Okay, terima kasih Nakyu sebab sudi luangkan masa dengan kami. Sama. Entrepreneur ni. Okay, jadi setakat tu saja interview kita pada hari ini and terima kasih semua yang contribute dalam assignment kita ni. Okay, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay.